اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Syarh Mukhtasar Jiddan. Pada minggu lepas kita masuk pada perbincangan nawasib, amil nasab yang terakhir yang disebut oleh muallif di sini ialah terakhir ke? Sebelum masuk kepada jawazim, iaitu al-jawab bil fa awil waw. Jawab dengan fa dan juga waw. Jawab kepada apa? Iaitu jawab kepada jumlah. Jumlah sebelum itu, jumlah yang sama ada jumlah tersebut tu pada ayat yang dalam 9 pembahagian ni, dia kata mawaqi'at tis'ah, pada tempat yang 9. Jawab amar, jawab apa lagi? Jawab amal, lepas tu jawab nahi, jawab doa. Ada 9 tempat. Jawab bagi 9 tempat tersebut yang disertai dengan fa ataupun waw. Jawab amal mana? Jawab amal. Lepas tu jawab nahi yang kedua. Yang ketiga ialah jawab doa. Yang keempat ialah jawab istifham. Kita masuk yang keempat, jawab istifham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u al-istifhamu. Ai jawabul istifham. Jawab bagi jumlah istifhamiyah. Jumlah istifham yang datang dengan jawab. Jadi jawab bagi jumlah istifham itu yang disertai dengan fa ataupun waw. Bila ada fa dan waw itu maka dia jadi mansub bi an mudmarah wujuban ba'dal fa awil waw. Nahwu hal Zaidun fid dari fa adhhaba ilaihi. Adakah Zaid di rumah? Zaid ada tak di dalam rumah? Lalu aku nak pergi kepadanya. Kalau hal Zaidun fiddar gitu, kalau semata ayat pertanyaan semata-mata. Ayat pertanyaan semata-mata tak ada lah. Tapi di sini dia bukan semata-mata pertanyaan yang disertai dengan jumlah yang berkait dengan pertanyaan tu. Nampak tak? Dia kata hal Zaidun fiddari fa adhhaba ilaih. Adakah Zaid ada dalam rumah lalu aku nak pergi kepadanya? Maka fa adhhaba ilaihi au wa adhhaba. Ni dengan fa, ni dengan waw. Wa adhhaba ilaihi. Maka fa adhhaba mansubun bi an mudmaratin ba'dal fa awil wawi al-waqi'ataini ba'dal istifham, yang duduk selepas daripada istifham. Okey, boleh? Mudah ini. Al-khamis al-ardu. Ardu, makna ardu apa dia? Kita panggil minta dengan lembut. Kita panggil apa? Bukan mendesak, kita panggil memujuk. Pujuk. Aywa. Jadi al-ardu ni kita boleh panggil sebagai pujukan. Pujuk. Minta dengan cara lembut ni. Nahu ala tanzilu indana fatusiba khaira. Marilah, kenapa tidak kamu singgah? Tanzilun makna turun, masuk nazala turun kan, makna singgah. Kenapa kamu tak singgah di sisi kami? Nescaya kamu akan mendapat kebaikan. Kalau singgah boleh makan durian. Kalau singgah boleh makan apa lagi? Rambutan. Kalau singgah boleh makan avokado. Avokado ada dah, buah. Habis musim lah. Oh. Avokado. Ingat boleh rasa avokado. Ala tanzilu indana
Kenapa tidak singgah di sisi kami? Lalu kamu akan mendapat kebaikan. Fatusiba au watusiba khaira. Jadi fatusiba ni mansubun bid'an mudmaratin ba'dal fa'i awil wa'i al-waqi'ataini ba'dal ardi. Yang duduk selepas daripada jumlah yang mohon. Dia ardu minta juga, tapi minta secara lembut. Orang panggil pujuk lah. As-sadisu, yang keenam ialah at-tahdidu. Ini kita panggil apa? Paksa, gesa. Paksa ataupun kita kerah, kita gesa. Nahu halla akramta Zaidan. Kenapa kamu tidak muliakan Zaid? Fayashkuraka. Nescaya dia akan bersyukur, berterima kasih kepada kamu. Awak ni kita minta dengan cara ada gesaan. Faham gesaan? Kita tekan dia. Kita suruh dengan sungguhlah. Hendaklah kamu muliakan Zaid, nescaya dia akan bersyukur dan berterima kasih kepada kamu. Aw wayashkuraka. Fayashkurani mansubun min an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wa'i al-waqi'ataini ba'da tahdid. Lepas daripada jumlah tahdid, jumlah gesaan. Okey, apa beza antara al-ardu wa tahdid? Wal farqu bainal ardi wat tahdidi annal arda huwa talabu birifqin walinin. Artu itu tuntut, minta dengan cara lembut dan berhalus, minta dengan cara elok. Panggil kita pujuk, kita minta dengan cara elok. Wat tahdid pula annal arda huwa talabu wa tahdidha huwa talabu bihathin. Hathin ni makna dengan kita sungguh, kita tekan dia. Wa iz'aj, dan kita desak dia. Desak ni makna kita paksa lah. Kita paksa atau kita sungguh. Iz'aj ni makna kita sungguh-sungguh suruh dia, suruh buat. Makna desak lah, desakkan lah, makna kita meminta dengan cara bersungguh. Okey. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, at-tamanni. Jumlah jawab bagi tamanni. Nahu laita li malan fa ahujja minhu. Laita li malan, alangkah baiknya bagi aku ada duit. Alangkah baiknya kalau ada duit bagiku. Fa ahujja minhu, lalu aku dapat buat haji daripada duit itu. Ataupun wa ahujja, fa ataupun waw. Jadi tamanni ni apa? Lepas ni dia sebut kan? Sebut tak lepas ni? Jadi tamanni ni minta dengan apa? Tamanni ni benda yang payah untuk dapat, ataupun kita panggil harapan yang sukar, yang payah. Kita panggil tamanni. Jadi laita ni dia adawat tamanni. Biasanya pada benda yang mustahil dapat ataupun payah nak dapat. Jadi dalam situasi ni mungkin kalau ikutnya harta, ada orang mudah dapat, mungkin dia payahlah. Orang yang fakir, orang miskin sangat contohnya. Jadi benda itu benda yang sangat sukar lah. Jadi dia guna laita. Tamanni. Tamanni maknanya harap yang mustahil ataupun payah untuk dicapai. Fa'ahujja mansubun min an mudmaratin wujuban ba'dal fa' awil wawi al-waqi'ataini ba'da at-tamanni. Yang duduk selepas jumlah tamanni. Okay. As-saminu, yang ke-8. At-taraji. Taraji ni harap juga, tapi harapan yang mudah untuk dicapai, yang senang untuk dicapai. Nahu la'alli uraji'u
asy-syaikha fayufhimani la'alli uraji'u syaikha fayufhimani. Dia kata la'alla ni daripada huruf taraji. Makna alangkah baiknya kalau aku murajaah, aku tanya dengan syekh. Alangkah baiknya kalau aku bertanya kepada syekh, fayufhimani, lalu dia dapat memberi kefahaman kepadaku. Lalu dia dapat memahamkan aku. Okey? Boleh? La'alli uraji'u syaikha fayufhimani. Alangkah baiknya kalau aku murajaah, aku bertanya kepada syekh, lalu dia dapat memberi kefahaman kepadaku. Okey. Boleh. Dia panggil ini jumlah ataupun jawab kepada taraji. Fayufhimani al-mas'alata. Lalu dia dapat memahamkan kepada aku masalah tersebut. Apa-apa masalah ataupun soalan, dia dapat beri kefahaman. Au wayufhimani, atau ni guna waw pula ni, atau dia dapat memberi kefahaman kepadaku. Fayufhima ni mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawi al-waqi'ataini ba'da taraji, yang duduk selepas daripada taraji. Okey. Dalam tashwiq al-khullan muka surat 234 tu, qauluhu at-tamanni. Qauluhu at-tamanni. At-tamanni, dia tulis apa tu? Dia kata akhir tu, dia kata qalu fi tamanni talabu ma la tama'a fihi aw ma fihi usrun. Dia kata tamanni itu meminta dan mengharapkan perkara yang tidak ada, tak tamak ni maknanya tidak ada, tak tercapai, yang payah nak capai, ataupun perkara yang sukar, benda yang mustahil ataupun yang sukar. Taraji pula pada muka surat 235 itu, dia kata qalu fi taraji huwa talabul amril mahbub. Minta perkara yang diingini ataupun yang disukai. Okay? Jadi macam itulah. Antara bezanya tamanni ni benda yang sama ada mustahil untuk kita nak dapat ataupun benda yang sangat sukar. Bagaimana kata ahli neraka, ya laitani kuntu turaba, kan? Fayaqulu ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku dahulu ni jadi haiwan, lalu aku dibangkitkan sebagai haiwan dan aku tidak dihisap kerana lepas tu jadi turab. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Tanah macam mana? Maknanya bukan manusia lah. Apabila orang kafir, ayat ini orang kafir sebut apabila mereka, ni akhir apa ni? Akhir surah Amma yatasaalun, kan? Surah Amma. Jadi dia orang kafir apabila akhirat nanti, bila dilihat Allah Taala kisoskan antara haiwan dengan haiwan ni. Haiwan ni dia buat zalim kepada haiwan seekor lagi. Kambing bertanduk, dia sogok. Dia sogok dan dia cederakan kambing yang satu lagi masa kat dunia. Ke akhirat Allah Taala akan bangkitkan haiwan ni untuk dia kisah balik. Kambing yang kena segok, kena tanduk tu, yang kena cedera tu balas balik kepada kambing yang mencederakannya. Lepas Tuhan selesaikan kisah antara haiwan, semua haiwan, lalu haiwan-haiwan ni dijadikan tanah. Bila begitu, orang kafir yang tengok tu dia kata, alangkah baiknya kalau aku dulu jadi tanah, yakni jadi haiwan, lalu hari ini aku jadi tanah dan tidak kena azab. Sebab haiwan tidak dia akan azab dah. Selesai jadi tanah belaka. Tidak akan diazab dah. Jadi diguna perkataan ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya. Jadi laitani dia tamanni kepada perkara yang mustahil ataupun ma fihi usrun, perkara yang sukar.
Yang payah sangat nak dapat. Okey. At-tasi' yang ke-9, an-nafyu, jawab nafi. Nahu ma ta'tina fatuhaddithana. Tidaklah kamu datang kepada kami, maka kamu berbicara dengan kami. Au wa tuhaddithana. Mu dak mari jumpa. Dah mu dak cakap macam mana? Mu dak mari jumpa, mu nak cakap ke mana? Gitu. Ma ta'tina, tidaklah kamu datang kepada kami, mari kepada kami, lalu kamu bercakap dengan kami. Mu dah lah dak mari nak cakap ke mana? Gitu, nak bahasa kita. Mari pun tak. Apatah lagi nak cakap. Jadi fatuhaddithana au wa tuhaddithana. Fatuhaddithana mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'. An mudmarah yang wajib diidmarkan, disembunyikan lepas fa awil wa. Al-waqi'ataini waqi'ataini yang duduk selepas daripada jumlah nafi. Habis. Ada yang terakhir wa'au. Wa'au. Dan au pula. Yani anna minan nawasibi lil fi'lil mudhari'i au. Antara amil yang menasabkan fi'il mudhari' ialah au. Lakin tapi bukan au tu sendiri yang menasabkan. Dia menasabkan bi an mudmaratin, dengan an yang disembunyikan wujuban, wajib dia tidak dizahirkan dan disembunyikan. Wajib dia disembunyikan ba'daha, selepas daripada au. Nahu la aqtulannal kafira au yuslima. Pasti aku akan bunuh orang kafir. Au yuslima, kecuali dia Islam. Kecuali dia Islam. Jadi au dengan makna illa ni. Au dengan makna illa. Ini aku akan bunuh orang kafir. Ini ayat je kan, bukan anak kabur. Ayat dia kata la aqtulannal kafira. Kafira. Aku akan bunuh orang kafir. Au yuslima, kecuali dia Islam. Ni bukan bunuh sungguh ni contoh ayat. Ai illa, au dengan makna illa. Kecuali dia Islam. Illa an yuslima, kecuali dia Islam. Fa yuslima mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au allati bi makna illa. Jadi au di sini dia dengan makna illa, kecuali orang kafir itu Islam. Bila Islam tak boleh bunuhlah. Haruma minni dima'uhum. Jadi kafir sini pun kafir apa ni? Bukan kafir sembarangan, kafir harbi lah. Baru boleh sah makna itu. Tapi contoh je ni, contoh saja. Wa qad takunu bimakna ila. Ada juga au setengah dalam konteks ayat, au tu dengan makna ila, sehingga. Contoh. Dia kata la alzimannaka. Apa nama ni? Lazima ya dak la lazima ulzima lazima. Baris di mana tu? Ada tak baris tak? Lazimtu lazima yalzamu. La yalzamu alzamu. La alzamannaka tak? Lazima yalzamu. Lazimtu baba. Ada tak baris? Ada kita ada baris. Lazima yalzamu. Alzama, ilzam makna lain tu. Ilzam makna lain. Lazima makna mengiringi dan mengikuti. Dia kata di sini la alzamannaka. La alzamannaka au taqdiyani haqqi. La alzamannaka. Lam ni dia lam
lam taukid. Nampak tak? Sebelum itu, wallahi la alzamannaka. Demi Tuhan, pasti aku akan mengikutimu. Alzama ni, lazimah makna ikut sama. Aku akan mengikuti kamu, aku akan turut kamu, ila an au taqdiyani haqi. Ila an taqdiyani haqi. Sehingga engkau tunaikan hak aku. Ni kawan ni contohnya berhutang. Jadi kata aku takkan lepas kamu. Aku akan ikut sama kamu. Aku akan turut kamu. Aku akan ikut kamu. Ikut mana? Sebab nak minta hak ni. La'alzamannaka. Pasti sesungguhnya aku akan ikut turut kamu. Turut maksud bukan patuh. Turut mana ikut ke mana-mana tu. Aku akan ikut ke mana-mana kamu. Au taqdiyani haqqi. Sehinggalah kamu tunaikan hak aku. Jadi au dengan makna apa? Ai ila an taqdiya. Taqdiyani haqqi. Sehingga engkau tunaikan hak aku. Hutang, minta hutang. Hutang, tak bayar hutang. Kalau mu tak bayar hutang, aku akan ikutmu gimana? Aku akan mengikuti kamu ke mana-mana sehingga kamu tunaikan hak aku. La'alzamannaka au taqdiyani haqqi. Fataqdiya, taqdiya fi'lun mudhari'un mansubun. Dia itu mansubun bi an mudmaratin. Dengan an mudmarah wujuban ba'da au allati bimakna ila. Au yang datang dengan makna ila. Ya. Ada contoh tak ni? Dia ada i'rab tak? Dia kata jap. Mana tadi? Wa au dia i'rab sini tak? Dalam tashwik tak ada i'rab sini. Okay, boleh eh? Jadi kalau ikutnya lam tu litaukil alzimanna fi'il mudhari' mansubun. Fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathi liittisalihi bi nunin taukidi ats-tsaqilah. Nun tu nun taukid, kaf tu jadi dhamir muttasil fi mahalli nasbin mudhafun ilaih. Gitu. Jadi takdirnya wallahi la alzamannaka au taqdiyani. Lepas tu taqdiyani macam i'rab sinilah. Taqdiyah tu fi'lun mudhari'un mansubun bi al-mudhari'atin wujuban ba'da au allati bi makna ila. Habis. Okay, jelas tak nawasik tu? Ingat tu apa belaka nawasik tersebut. Apa? Biar ingat Okay, seterusnya al-jawazimu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal jawazimu thamaniyata asyara. Jawazim ada 18. Banyak. Amil jazam ada 18. Jadi daripada 18 itu dibahagikan. Qismun minha, satu bahagian daripadanya. Bismillah. Qismun minha yajzimu fi'lan wahidan. Bahagian yang pertama, dia menjazamkan fi'il, satu fi'il aja. Wa qismun, bahagian yang kedua, yajzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Jadi daripada 18 itu ada amil jazam yang jazam satu fi'il saja, ada yang menjazamkan dua fi'il. Wa bada'a bil qismil awwali, dan mula musannaf dengan bahagian yang pertama, faqala wa hiya lam. Ini sebut. Dia akan sebut pada jawazim yang menjazamkan satu fi'il. Apa dia? Iaitu lam. Lam biasalah ni. Ummul bab ni. Nahu lam yadrib Zaidun. Tidak memukul oleh Zaid. Tidak memukul oleh Zaid. Falam harfu nafyin, harah nafi. Wa jazmin, dah harah jazam. Wa qalbin, qalaban. Apa nama ni?
Kalau qalabun, jadi qalab, haraf qalab, qalab tukar-tukar. Wa qalabin harfu nafyin wa jazmin wa qalab. Dia sukun tengah tak? Tengok. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa qalbin. Tengok dia kata mana dia? Dia kata sini lam haraf nafi. Kenapa haraf nafi? Sebab makna dia makna nafi. Kemudian itu dari segi makna. Yang seterusnya jazam. Kenapa jazam? Kenapa jazam? Jazam kerana dia menjazamkan fi'il. Dan juga wa qalbin. Qalbin boleh bacalah qalab. Qalbin. Qalaba yaqlibu qalban. Ai ja'alahu qalban. Jadi wa harfu qalbin. Haraf jazam dan haraf qalab. Haraf qalbin haraf dengan makna tukar. Dia menukar makna menjadi madi. Tengok ni. Dia kata wa yadrib fi'lun. Yadrib ini fi'lun mudhari'un majzumun bilam, majzum dengan lam. Wa zaidun jadi fa'ilun, jadi fa'il dia. Okey. Jelas itu i'rab dia. Okey, kenapa dinamakan nafyin wa jazmin wa qalbin? Summiyat, dinamakan lam itu harfa nafyin, dinamakan haraf nafi li'annaha tanfi al-fi'la al-mudhari'a. Dia menafikan fi'il mudhari'. Nafi dengan maksud makna itu makna nafi. Makna lam yadrib, tidak pukul. Yadrib makna pukul. Bila ada lam yadrib, tidak memukul. Wa jazmin, kenapa dinamakan jazam? Ai wasumiyat harfa jazmin li'annaha tajzimuhu, kerana dia menjazamkan fi'il mudhari', menjadikan fi'il mudhari' majzum. Wa qalbin, dinamakan haraf qalab. Kenapa? Li'annaha taqlibu. Maknahu, dia merubahkan makna. Taqlibu, dia merubahkan makna. Wa tusayyirahu. Buat apa tusayyiru? Li'annaha taqlibu wa tusayyira. Ni ra duduk sini, bahagian depan. Sayyiruhu. Patut bagi depan lah. Sayyara wa tusayyiru. Sayyara yusayyiru tusayyiruhu. Haraf itu dia tusayyiruhu, menukarkan makna itu jadi madian. Kerana dia tukar maknanya menjadi madi. Li'annaha taqlibu ma'nahu wa tusayyiruhu madian. Dan dia menjadikannya madi. Jadi kalau kita terjemah jadi ke mana? Lam yadrib Zaidun. Okey. Fi'il mudhari' ini yadrib. Fi'il mudhari' yadrib pada penggunaan ataupun pada perletakan dia memberi makna apa dia? Hal dan juga istiqbal. Hal sekarang, istiqbal akan datang. Okey. Itu kalau yadrib, makna sama ada dia sedang pukul atau akan pukul. Dia boleh belaka berdasarkan makna yang telah ditentukan tu. Yang orang tu sebutlah makna apa dia nak, yadribu. Bila maksud lam yadrib, sekarang ni dia nak cerita sedang pukul ke, dia tidak sedang pukul ke, tidak pukul sebelum. Dia akan jadi makna madi. Dia tidak pukul. Jadi pukul tu berlaku bila? Berlaku fil madi. Bukan sekarang. Faham tak? Lam yadrib tu, asal yadribu makna sama ada sekarang akan datang. Bila diletak haraf lam, makna tidak pukul. Jadi pukul tu berlaku bila?
Tidak pukul tu berlaku bila? Sebelum. Makna dinafikan pukul yang berlaku. Makna tidak berlaku pukul. Lam yadrib Zaidun, tidak Zaid pukul. Bukan Zaid pukul. Makna kita bukan Zaid pukul. Pukul mana sekarang? Bukan. Makna pukul yang telah berlaku lah. Nampak? Itu makna memberi makna wa tusayyiruhu madiyan. Dia mengubahkan maknanya menjadi madhi. Contoh lain lah kita kata ayat Quran. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak sekarang ke? Tuhan tidak pernah beranak dan tidak pernah diberanakkan. Jadi makna nafi daripada sebelum. Daripada awal lagi. Azalan wa abadan lah dalam konteks ini. Sejak azali dan selama-lamanya Tuhan itu bukan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi pada makna lam ini dia mengubah kepada fi'il mudhari' itu daripada makna asal hal dan istiqbal menjadi makna madhi. Jadi makna tidak pukul. Lam yadrib Zaidun, bukan Zaid yang pukul. Contoh orang tanya, man yadribu amran? Fahal Zaidun yadrib? Lam yadrib. Zaid tidak pukul, bukan Zaid yang pukul. Nampak? Okey, jadi di situ. Itu maksudnya dia dipanggil harfa qalbin li'annaha taqlibu ma'nahu wa tusayyiruhu madiyan. Dan dijadikan makna itu kepada seakan madi ataupun makna yang madi yang telah berlaku. Okey. Jelas dah ni? Faham tak ni? Faham? Okey. Walamma, kemudian lamma. Wahia bimakna lam. Dia sama dengan makna lam. Dengan makna tidak lah. Harfu nafyin. Lamma tu harfu nafyin. Wa jazmin wa qalbin juga. Nahu lamma yadhukul azab. Lamma yadhukul azab. Belum lagi mereka merasai azab. Lamma yadhuku azab. Belum lagi mereka merasa azab. Kita tunggu jawab azam sekejap. La ilaha illallah. لا حول ولا قوة. لا حول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والشرف. Lama yadhuku azab. Belum lagi mereka merasa azab. Ni i'rab apa ni? Jadi apa ni? Apa i'rab azab? Maf'ulun bih. Lepas tu? Mudhaf.
Mudhafu ilaih. Guana tu. Guana. Kenapa kalau maf'ulun bih hukumnya apa? Masuk. Jamak ni masuk ke apa ni? I'rab di guana i'rab. Azabi. Maf'ulun bih. Lepas tu masuk. Bukan majrur tu. Ha. Maf'ulun bih. Lepas tu lagi i'rab dia. Ha. Bila fathah. Jadi asalnya lamma yadhuku azabi. Jadi ya ni dihazaf. Lamma yadhuku azab. Maka dikekalkan baris ba. Jadi lamma yadhuku azabi. Sebab ada ya mahzufah. Jadi i'rab dia azab maf'ulun bi mansubun bi fatatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'il mahzufati. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Nampak tak? Asalnya nampak boleh? Asalnya azabi. Okay. Fadhuku fi'lun mudhari'un. Fadhuku fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Majzum dengan lamma. Wa alamatu jazmihi, alamat jazamnya ialah hazfun nun. Hazaf nun. Asalnya yadhukuna. Dibuang nun. Wal wawu fa'ilun. Waw jadi fa'il. Yadhuku, waw ni fa'il. Okey. Apa beza dia? Lam dengan lamma. Lamma ni makna nafi, tapi kalau kita terjemah dia, kita panggil nafi dengan maksud belum. Belum lagi mereka merasa azab. Makna gi boleh jadi akan rasalah. Sekarang ni belum lagi mereka merasa azab. Kalau lam tu penafian secara umum nafi. Tapi lamma ni belum lagi mereka merasa azab. Tak rasa azab lagi. Lamma yazuqu azab. Belum lagi. Nanti bila rasa azab lagilah. Okey. Alamma kemudian alamma pula. Alam. Alam. Wahia lam illa annaha iqtaranat ataupun ukturinat. Tak? Iqtarana disertai. Dia tu iqtarana. Illa annaha iqtaranat. Iqtaranat lah. Dia tu bersama. Iqtaranat maksud bersama. Illa an hattaranat bihamzatil istifham. Dia menyertai dengan hamzah istifham. Iqtarana bi. Dia menyertai dengan hamzah istifham. Dia ada hamzah istifham. Nahwu. Alam nashrah. Lam dengan maksud nafi. Hamzah dengan maksud istifham. Tidakkah? Jadi asal lam nashrah. Tidak kami lapangkan. Lam nashrah maksud tidak kami lapangkan. Bila ada hamzah istifham, alam nashrah. Tidakkah kami lapangkan laka sadrak kepada engkau dada engkau? Fal hamzatu lil istifham. Hamzah tu memberi makna istifham at-takriri, penegasan. Istifham at-takriri, nak tegaskan. Makna bukan nafi ni, bukan istingkar, bukan nafi, nak menegaskan. Tidakkah, nak menyungguhkan, tidakkah kami lapangkan dada kamu wahai Muhammad?
Walam harfu nafyin. Lam ni haraf nafi. Wa jazmin dah haraf jazam. Wa qalbin dah haraf yang menukar makna. Tidakkah kami yang melapangkan dada kamu? Sebelum ini dan seterusnya. Makna jawapannya, jawapannya apa? Kalau jawab alam nasrah, jawabnya apa? Ha? Naam ke lah? Alam nasrah, jawab apa? Bukan nak suruh jawab. Kalau jawab, jawab dengan apa? Alam nasrah, alam ashrah lakad darsa. Alam, jadi jawabnya bala. Alam ashrah lakad darsa, jawabnya bala. Jawab na'am. Kalau na'am tu makna tidak. Okey. Wa nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Majzum dengan lam. Okey, boleh. Seterusnya alamma. Alamma. Wahia lamma. Dia lamma juga. Illa annaha iqtaranat. Kecuali dia bersama bihamzatil istifham. Dengan hamzah istifham. Nahu. Alamma. Uhsin ilaika. Tidakkah belumkah aku berbuat baik kepada engkau? Ni jawapan tadi belumkah kan? Belumkah aku berbuat baik? Belum ni maknanya aku tak buat baik lagi ke? Aku tak buat baik lagi ke? Alamma uhsin ilaika. Tidakkah aku telah membuat baik kepada kamu? Belumkah aku berbuat baik kepada kamu? Fal hamzatu lil istifham. Hamzah dengan makna istifham takriri. Walamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Majzum dengan lamma. Kemudian walamul amri. Dan juga lamul amri. Di sini lah. Walamul amri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, kita baca mana pula ni? Kita sambung syarah mahalli